عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengerusi yang menganjurkan program tazkirah kita pada tengah hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur, khususnya daripada Ma'ruf Club yang menganjurkan program tazkirah kepada kita saban minggu. Mudah-mudahan program yang kita aturkan ini menjadi satu medan perkongsian ilmu kepada kita semua dan menambahkan kepada kita beberapa perkara yang akan disebut oleh penceramah-penceramah kita pada setiap minggu, insya-Allah. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Di dalam suatu hadis Nabi SAW dia sebut kepada kita, lafaz hadis itu sangat pendek rakan-rakan sekalian, tetapi makna dia cukup menjadi panduan kepada seluruh umat Islam, seluruh dunia. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din, atau kama qala, yang bermaksud barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendakkan kebaikan pada diri seseorang itu, Allah Subhanahu wa taala akan bagi seseorang itu, sama ada laki-laki ke dia, perempuan ke dia, faqih tentang persoalan ilmu agama. Maka mengambil inisiatif ataupun mengambil saranan ataupun sautan daripada apa yang disebut oleh Nabi SAW, maka Ma'ruf Club tampil ke hadapan menganjurkan program-program seumpama ini supaya perkongsian yang akan kita sebut menjadi manfaat kepada kita semua. Itu sekadar mukadimah kepada tajuk kita pada hari ini. Tajuk yang diberikan oleh pihak penganjur kepada saya adalah bagaimana untuk menjadi seorang ulama. Tajuk itu saya sebut kepada pihak penganjur, saya tak pandai sebab saya bukan seorang ulama. Bagaimana saya nak ajar kepada rakan-rakan sekalian untuk menjadi seorang ulama? Cuma sekadar untuk berkongsi dengan rakan-rakan sekalian bagaimanakah jalan ataupun cara-cara untuk kita menjadi seorang ulama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahawasanya innama, dalam kalangan kita ini mana-mana orang yang belajar bahasa Arab, khasnya rakan saya ini, lafaz innama hanya senya, bahawasanya tidak ada golongan lain, hanya senya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah daripada kalangan mereka yang bergelar ulama. Ulama rakan-rakan sekalian merupakan kata jamak daripada perkataan alim. Betul ya? Yang bermaksud mengetahui. Bermaksud ulama adalah orang-orang yang mengetahui. Kata jamak daripada perkataan alim, orang yang mengetahui. Untuk menjadi orang yang mengetahui, bukan saya orang yang pakar, orang yang pandai untuk sebut kepada rakan-rakan sekalian, tetapi telah disebut oleh baginda Nabi SAW kepada kita ribuan tahun dahulu. Dalam satu hadis, lafaz yang cukup pendek juga, Nabi SAW sebut kepada kita, al-ilmu bit-ta'allum, untuk menjadi seorang yang alim ataupun untuk menjadi seorang yang tahu adalah dengan belajar ilmu. Hanya saja untuk bergelar seorang ulama, hanya saja dengan jalan belajar sahaja. Dia tak boleh dengan sekadar kita duduk lepak tepi-tepi jalan, duduk minum air tepi-tepi jalan, kedawai sebagai contoh. Ramai kena kedawai ataupun di mana-mana. Untuk menjadi seorang ulama, jalan untuk mengetahui adalah dengan belajar sahaja. Dalam satu buku yang ditulis oleh Ustaz Ridwan Muhammad Noor, buku berkenaan dengan seorang tokoh yang popular zaman kita ini, yang mana tajuk buku tu kalau tak silap saya adalah Da'i Sejuta Ummah, yang berjudul Ustaz Azhar Idrus. Rakan-rakan sekalian, kalau kita beli buku tu, kita baca buku itu, kita khatamkan buku itu, menceritakan tentang peribadi Ustaz Azhar Idrus. Bagaimana beliau yang mula-mula belajar agama pada ketika usia berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun baru mengaji agama. Bermaksud sebelum umur 25 tahun dia tak mengaji agama. Dia hidup macam orang biasa. Tetapi ketika usia 25 tahun barulah menerima hidayah daripada Allah, mula mencari bekal-bekal agama. 25 tahun dia start mengaji. Dia start belajar selama 12 tahun. Dalam sehari 5 jam.
5 jam sehari selama 12 tahun. Akhir-akhir ini di Kuala Lumpur kita ini, nama beliau meletup. Sebut kepada generasi tua, sebut kepada generasi budak. Budak-budak tadika pun kenal. Yang ni yang kita kata satu fenomena. Nak sebut kepada orang yang bersungguh mengaji. Saya buat perbincangan dengan rakan-rakan saya di pondok. Sebab rakan-rakan saya didatang ke sini 2-3 minggu lepas, berkongsi tentang kisah Ustaz Azhar Idrus ini, bagaimana cara beliau mengaji. Bila kita buka dalam YouTube, kita tengok cara macam mana beliau menjawab soalan. Sebut tentang orang tanya soalan tentang jamak dan qasar, bagaimana dia menjawab dengan pelbagai pandangan daripada mazhab yang berbeza. Cara Ustaz Azhar Idrus dia mengaji, kata rakan saya itu yang menceritakan, dia kata Ustaz Azhar Idrus ni bila dia buka kitab sebelum dia nak tidur, contoh dia buka kitab membicarakan persoalan jamak dan qasar, dia tidak buka sebuah kitab, dia buka lebih kurang beberapa buah kitab, bahkan sampai berbelas-belas kitab membicarakan topik yang sama. Kitab fiqh ini, kitab fiqh itu, tetapi kesemua yang dibuka membicarakan topik yang sama. Maka dia membaca ke semua kitab fiqh tersebut untuk mencari perbezaan yang disebut di dalam kitab ini, apakah tentang persoalan jamak dan qasar yang disebut dalam kitab fiqh ini, supaya beliau dapat menghadap keseluruhan ilmu yang disebut oleh alim ulama. Nak sebut kepada apa? Nak sebut kepada kita ilmu bitta'allum. Untuk menjadi seorang yang mengetahui, perlulah dengan jalan mengaji, jalan belajar sahaja. Saya nak tambah beberapa perkara bila kita sebut tentang persoalan kita nak mengaji, yang dikhususkan oleh sahabat saya untuk menjadi seorang ulama, yang tu kita bicara selepas daripada ini. Cuma kita ambil sekadar untuk mengetahui dalam Islam, rakan-rakan sekalian, dia ada 3 persoalan ilmu asas yang menjadi panduan ataupun menjadi persoalan yang wajib kepada kita semua. Yang pertama persoalan akidah, yang kedua persoalan fiqh, dan yang ketiga adalah persoalan tasawuf. Ketiga-tiga ini sahaja yang menjadi persoalan wajib kepada kita. Wajib ke atas setiap umat Islam dia mengaji tentang persoalan akidah. Tujuan dia sebab apa? Supaya kita dapat mengetahui perkara-perkara asas akidah, dan kita boleh tahu perkara-perkara sepanjang hidup kita. Kalau kita tak kena buat, kalau kita tak kena raya, bahasa Kelantan, kalau kita tersilap langkah, perkara yang kita buat boleh merosakkan akidah kita, boleh membatalkan akidah kita. Di Selangor ni rakan-rakan sekalian, kalau tak silap saya, mufti sekarang nama apa? Di Selangor kita ni Datuk Tamiz. Sebelum Datuk Tamiz ambil alih, siapa yang jadi mufti? Yang dipecat dahulu. Allah yarham Datuk Ishaq Baharum. Datuk Ishaq Baharum dia dipecat daripada jawatan mufti, rakan-rakan sekalian. Kurang daripada beberapa kenyataan beliau yang menimbulkan kontroversi. Antaranya beliau menegur tentang atlet umat Islam yang menyertai sukan renang. Antara lagi dia menegur tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang Melayu kita yang jelas perbuatan itu mengandungi unsur syirik kepada Allah. Apa dia? Sebagai contoh, pergi menyembah di tugu negara. Perkara-perkara demikian adalah perkara yang jika mengandungi unsur syirik kepada Allah, jelas boleh meruntuhkan akidah seseorang. Sebab itu kita mengaji akidah, supaya kita mengetahui sepanjang hidup kita ada perkara-perkara yang kita buat, jika tak kena raya, jika tersilap langkah, boleh merosakkan akidah. Persoalan yang kita nak sebut bukan sekadar di Malaysia. Bahkan bila kita mengaji kitab akidah, antara salah satu kitab yang masyhur yang dikarang oleh bekas mufti negeri Sabah, Haji Said Haji Ibrahim, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab itu tebal rakan-rakan sekalian. Dalam kitab itu dia sangat jelas disebutkan kepada kita perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Cuma saya ringkaskan pada tengah hari ini 4 perkara. Pertama berkaitan dengan i'tiqad, yang kedua berkaitan dengan perbuatan, yang ketiga berkaitan dengan perkataan, yang keempat berkaitan bila kita mengharamkan yang halal dan kita menghalalkan yang haram. Antara yang saya sebut contoh kepada anda semua adalah berkaitan dengan perbuatan seseorang yang jika tersilap langkah dia merosakkan akidah. Bukan sekadar berlaku di dalam negara, bahkan rata-rata daripada kalangan umat Islam bila dia melancong ke luar negara, ke negara-negara yang kononnya ada tokoh-tokoh yang menjadi pujaan,
Macam kita tengok dalam cerita Piramlia, walaupun rupamu tak ku kenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Di negara-negara luar seperti Turki sebagai contoh, adanya tugu ataupun makam tempat semadinya Mustafa Kemal Atatürk yang kononnya dianggap di dalam sejarah moden. Kemal Atatürk ini diisytiharkan sebagai bapa pembangunan moden Turki. Antum semua pernah dengar perkara ni? Ada sebilangan umat Islam pergi ke sana, pergi menyembah di di makam ataupun di tugu ataupun di tempat pengkebumian Kemal Atatürk dan meletakkan kalungan bunga. Walahal si Kemal Atatürk ni, kita mengaji sejarah, saya mengaji sejarah, rakan-rakan sekalian mengaji sejarah, dicanangkan dalam sejarah moden sebagai bapa pembangunan moden Turki. Walahal kita semua mengenali si Kemal Atatürk inilah merupakan bapa yang mensekulakan Turki sewaktu ketika dahulu. Kerajaan Turki Osmaniyah yang jatuh pada 1924 diambil oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian dia mensekulakan Turki. Dianggap dalam sejarah moden sebagai bapa pembangunan moden Turki. Rakan-rakan sekalian, kita nak sentuh sikit tentang peribadi Kemal Atatürk. Kemal Atatürk ni orang yang waktu dia nak meninggal dunia, darah dalam tubuh dia mendidih. Boleh bayang darah dalam tubuh mendidih, bro. Tuan-tuan, rakan-rakan. Ni bro ni. Darah dalam tubuh mendidih. Orang ambil air, jiruh atas tubuh dia, air boleh hangus. Allah Ta'ala perliham kepada umat Islam seluruh dunia tentang apa yang berlaku kepada Mustafa Kemal Atatürk. Selepas daripada dia meninggal dunia, jasad ingin dikebumikan, bumi menolak. Bila tanam, tolak. Tanam, tolak. Tanam, tolak. Last kali kup dengan jentolak. Sebab apa? Sebab bila tanam, bumi tertolak. Nak sebut orang yang berperangai begini, orang yang dianggap oleh sejarah moden sebagai bapa pembangunan moden Turki, walha melakukan perkara-perkara yang merosakkan agama di atas muka bumi lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tunjukkan iktibar dan teladan kepada seluruh umat Islam. Yang pertama, kemudian kita mengaji tentang persoalan fiqh dan kita mengaji tentang persoalan tasawuf. Saya rasa tiga perkara inilah yang menjadi asas kepada seluruh manusia. Sekiranya dia menjadi seorang yang alim, seorang yang mengetahui ketiga-tiga perkara asas ini dengan jalan mengaji, dengan jalan belajar, insya-Allah di dalam hati setiap umat Islam akan terbitnya rasa takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakan-rakan sekalian, kita mendengar khutbah sebentar tadi. Antara rukun di dalam khutbah wajib ke atas setiap khatib seluruh dunia. Jika khatib itu tidak menyebut perkataan ini, akan terbatal khutbah. Ittaqullah, memesan kepada manusia supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, saya khususkan kepada penganjur program, jikalau dia ingin saya sebutkan kepada rakan-rakan sekalian, jikalau betul-betul kita ingin menjadi seorang ulama, yang saya sebutkan tiga perkara tadi adalah perkara asas yang menjadi kewajipan kepada kita semua. Yang ni khusus kepada rakan-rakan sekalian yang terdapat di dalam hati dia cita-cita untuk bergelar seorang alim ulama. Saya tertarik dengan penganjuran majlis talaki kitab yang dianjurkan oleh rakan saya. Pada pagi tadi ada ke tidak? Ada. Pada pagi tadi ada dianjurkan majlis talaki kitab bersama dengan Habib Ali pada setiap hari Jumaat minggu yang pertama dan ketiga. Jadi rakan-rakan sekalian, pada bulan hadapan boleh pakat pergi di Surau Engineering pada setiap hari Jumaat minggu pertama dan ketiga. Saya nak sebutkan kepada rakan-rakan sekalian, di dalam sebuah kitab yang kita mengaji, jika terdapat dalam kalangan kita ini yang mengaji kitab, salah satu kitab yang biasa diajar oleh alim ulama adalah kitab Ta'lim Muta'alim, ataupun disebut diterjemah dalam bahasa Melayu sebagai kitab pelita penuntut, yang dikarang oleh Syekh Imam Az-Zarnuji. Di hadapan muka kitab tersebut ada satu syair yang dikarang oleh Syekh Imam Az-Zarnuji yang berbunyi, akhilan tanalal ilma illa bisittati sa'un biga an tafsiliha bibayani dukain wa hirsin wa ijtihadin wa bullagatin nasihatin ustazin wa tuli zamani. Tu syair di dalam kitab. Apa dia maksud? Akhilan tanalal ilma, hei saudara-saudara kami, tak kira gemuk, tak kira kurus, contoh, tak kira tinggi, tak kira rendah, tak
Tak kira putih, tak kira hitam, tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Hei saudara-saudaraku, kata Syekh Imam Az-Zarnuji, lan tanalal ilma, kamu semua tidak akan beroleh ilmu. Orang yang mengaji bahasa Arab, dia faham lan itu lan harah nasab. Orang mengaji kitab pondok, ada kitab apa nama ni, kitab nahwu, nama dia Matan Ajrumiyah. Dalam tu dia sebut 10 ataupun lebih kuranglah haraf harah nasab. Lan tanalal ilma, selama-lamanya kamu tidak akan dapat ilmu illa bisittati, kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbika an tafsiliha bibayani, akan aku jelaskan kepada kamu satu persatu 6 perkara. Yang pertama zukaid, yang pertama untuk beroleh ilmu perlu cerdik. Orang bodoh tak boleh ilmu. Contohlah kita kata, maaflah kalau kasar perkata bodoh, bahasa lembut tak berapa cerdik. Tu bahasa. Dia macam perkata babi dengan khizir. Babi tu kasar, khizir tu lembut sikit. Yang pertama cerdik. Yang kedua zukain wa hirsin. Yang kedua labah, bersungguh-sungguh atas jalan ilmu. Rakan-rakan sekalian, tahu ke tidak siapa pengarang kitab Bahrul Mazi yang masyhur dikupas oleh alim ulama kita? Siapa nama pengarang kitab Bahrul Mazi ya? Syekh Idris Marbawi. Syekh Idris Marbawi ni orang mana? Orang negeri rakan saya tu, orang Perak. Syekh Idris Marbawi ni orang yang hidup pada zaman Tok Kenali, awal tahun 1900. Syekh Idris Marbawi ni merupakan seorang ulama besar. Dia karang kitab Bahrul Mazi tu, kitab berapa jilid. Kita mengaji kitab dia pun kalau jenis orang yang baru belajar, dia tak boleh nak faham. Sebab kitab tu banyak jilid dan kitab tu pula perlu pemahaman yang luas. Dia karam lagi kamus bahasa Arab. Syekh Idris Marbawi. Syekh Idris Marbawi ni dia dapat tahu, kata di Malaysia kita ni, di Kelantan, ada seorang tokoh ulama bernama Tok Kenali. Daripada Perak, Syekh Idris Marbawi berjalan kaki pergi ke Kelantan untuk bertemu dengan Tok Kenali, belajar dengan Tok Kenali. Walaupun dia seorang yang alim, nak sebut kepada kita buah wahir sid, bersungguh-sungguh atas jalan ilmu. Kita zaman sekarang ni daripada Kelantan ke apa nama ni, ke Perak, lari ikut jalan gerik tu, jalan dah okey dah berada. Man, tu bahasa orang muda. Sebab orang muda geng kita. Nak sebut, saya tahulah sebab zaujah saya orang Kedah, orang Baling. Jadi daripada Baling ke Kelantan tu kita ambil jalan ikut gerik. Jalan dah bertar tapi masih lagi bengkak-bengkok. Zaman dulu 1900 ada jalan tar ke tidak? Bahkan dipenuhi dengan hutang belantara. Tapi dia sanggup berjalan kaki daripada Perak turun ke Kelantan semata-mata nak belajar dengan Tok Kenali. Tok Kenali ni siapa Tok Kenali ni moyang kepada Bob Luqman sekarang ni lah. Tok Kenali ni alim, Tok alim dia, bila dia masuk mengaji dalam kalangan ramai-ramai anak murid dengan Tok Guru, pesing Tok Kenali dia mengaji ni, dia masuk kelas dia pejang mata rakan-rakan. Dia masuk kelas dia pejang mata seakan-akan dia tidur. Tapi Tok Kenali walaupun mata dia pejam, hati dia hidup. Satu hari bila dia duduk selalu masuk kelas pejang mata tapi dia mendengar, hati dia hidup, Tok Guru dia ni yang duduk mengajar, duduk syarah kitab, lama-lama pun panas hati. Dah anak murid datang masuk mengaji kitab, tidur dalam kelas dah. Tok Guru dia sebut, dia kata, "Hei Tok Kenali," dia kata, "bangun kamu, try kamu ulang benda apa yang aku sebut tadi." Tok Kenali ni rakan-rakan sekalian, dia bangun, dia sebut benda yang Tok Guru dia sebut lebih hebat daripada anak murid yang tak tidur. Tu kehebatan Tok Kenali. Dan kalau rakan-rakan sekalian perhati, mana-mana masjid, mana-mana surau zaman kita hari ni di Kuala Lumpur, di Selangor, ramai juga rakan-rakan kita yang mengaji tu ala-ala Tok Kenali. Boleh faham ke tidak? Tahu mana faham lah. Dia mengaji ala-ala Tok Kenali. Cuma beza rakan-rakan kita dengan Tok Kenali. Tok Kenali mata pejam, hati hidup. Sahabat-sahabat kita ni mata pejam, hati pun pejam. Itu jadi masalah tu yang tak faham. Orang mengajar pula tahun tak cakap faham tu. Tak apalah, cuma kita nak sebut Syekh Idris Marbawi, nak sebut kepada kita bersungguh-sungguh atas jalan ilmu daripada Perak, sanggup pergi ke Kelantan dengan berjalan kaki. Wahirsin wa ijtihadin, bersungguh-sungguh. Wa kullaratin, ada modal dalam belajar. Nasihatin ustazin, ada panduan guru. Dalam mengaji ilmu ada panduan guru. Dan yang terakhir, yang keenam, waktu di zaman, panjang masa mengaji.
Dia tak sekadar mengaji untuk menjadi seorang ulama, mengaji seminggu tidak, mengaji setahun, 2 tahun tidak. Nak mengaji ilmu disebut di dalam kitab-kitab lama paling kurang adalah selama 20 tahun. Yang dulu dah. Cuma kita sekarang ni kita mengaji sekadar mana yang ada. Kalau kita tengok kepada da'i yang disebut oleh Ustaz Ridwan Makna tu, yang kata Ustaz Azhar Idrus selama 12 tahun dia mengaji pun sudah menjadi panduan kepada kita. Jikalau kita ingin menjadi seorang ulama yang kita kata berperanan membimbing ummah yang sekarang ini hidup dalam penuh kesesatan, kita kata hidup dalam keadaan huru-hara, banyak perkara-perkara pelik yang berlaku, yang terbaru, isu adik dirak yang mati, dibunuh dan dibakar, sebagaimana juga sebelum daripada ini berlaku kepada adik Nurin Jazlik. Maka peranan kitalah mahasiswa Islam sekalian, kalau tak mampu menjadi seorang ulama pun paling kurang kita memahami perkara-perkara asas yang saya sebutkan sebentar tadi, persoalan akidahnya, persoalan fiqahnya dan persoalan tasawufnya, supaya kitalah yang bakal menjadi penggerak ke dalam masyarakat membimbing umat Islam. Wallahu alam, saya rasa cukup sekadar ini perkongsian kita pada hari ini. Saya rasa sungguh gembira rakan-rakan sekalian. Kali terakhir saya dijemput untuk berkongsi di sini pada ketika saya berada di tahun kedua. Ni dah hampir nak gerak dah. Tahun kedua ni ada juga yang tak pernah lagi masuk lagi di metrik, dan ni kali kedua saya dijemput untuk berkongsi dengan anda semua. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.